Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton sekalian? Ya, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang sudi like, subscribe dan share cerita-cerita seram daripada channel Kisah Seramku ini. Kemudian saya juga mendoakan anda semua supaya anda sentiasa sihat, walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan yang paling penting terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang dikirim oleh rakan subscriber kita yang bernama Amir. Terima kasih Amir sekiranya menonton, terima kasih banyak-banyak. Kisah ini katanya berlaku pada tahun 2015 yang lalu, iaitu ketika dia bekerja di stesen minyak Petronas sekitar Bandar Tuaran. Maka sebelum kita memulakan ceritanya, alangkah eloknya kita sama-sama berdoa semoga kita terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin. Wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Alhamdulillah. Maka katanya selalunya dia dengan sahabat karibnya Malik, iaitu Amir dan sahabat karibnya Malik, selalunya sukar untuk bekerja satu shift. Tapi entah hari itu kebetulan mereka bekerja satu shift. Kerana stesen minyak Petronas ini mempunyai 3 shift, iaitu shift pagi, petang dan malam. Dan hari itu mereka bersama-sama bekerja di shift petang. Turun pukul 3, masuk kerja pukul 3 petang dan balik kerja pukul 12.30 malam. Maka ketika balik kerja, pendek cerita, kata Amir kepada Malik, jom Malik, kita kalau jumpa nanti di tengah jalan, warung ke apakah gerai makan dah, singgah-singgahlah, simbang-simbanglah. Ya, walaupun kita ini satu kampung, tapi jarang berjumpa satu shift. Ni kali saya nak ceritakan pada Malik ni, ada satu cerita best ni. Ya, kata Malik, okey, yang penting kau belanja. Kata Malik pada Amir, tak apa, tak ada masalah. Ya, tapi jangan makan banyak-banyak, ala kadarnya. Okey, yang penting ada alas perut. Lagipun lapar ni, Mir. Saya ni daripada pagi tadi makan sikit ya, Mir. Ayalah, jom. Maka mereka ni masing-masing menaiki motor masing-masing. Mereka tak naiki kereta, tetapi mereka naiki motor masing-masing. Maka pada malam itu, cuaca hujan. Hujannya taklah lebat sangat, hujan rintik-rintik saja. Ya, maka berjalanlah mereka berdua menaiki motor bersama-sama. Sambil kata Amir, kalau adalah gerai-gerai bagi tahu. Tetapi malam tu terasa lain lah, dingin sangat. Dinginnya menyusuk-nyusuk, ya. Sedangkan mereka ini pakai baju jaket, tapi baju jaket itu pun tak tahan kerana udara pada malam itu sangat sejuk. Ya, Malik di depan dan Amir di belakang. Dalam perjalanan itu tiba-tiba Malik berhenti. Kata Amir, kenapa berhenti Malik? Kenapa? Kau tak nampak ke Amir? Nampak apa? Tu, tadi aku melanggar anjing ni, anjing gila ni. Aku tak nampak lah anjing ni. Dia duduk tengah jalan, baring tengah jalan, mana aku nampak Amir. Jadi aku pun tak sengaja aku langgar lah. Boom, kata tadi, aku pun tak tahu lah Amir, apa yang rosak ni, macam ada pecah Amir. Kejap Amir lah. Malik pun tengoklah motornya. Tengok depan, tengok belakang, suasana gelap. Ya, suasana gelap, dan Amir pun sambil-sambil tu dia tengoklah kanan, tengok ke kiri. Sunyi pula malam ni, kata Amir. Biasanya kalau balik macam ni banyak juga kereta ni lalu lalang. Tapi malam ni tak ada satu kenderaan pun yang lalu. Pelik juga ni.
Kata Amir, Lek, kau tak rasa pelik ke, Lek? Ya, aku pun rasa pelik lah, Amir. Biasa kalau kita balik malam macam ni kan, banyak juga kereta lalu lalang. Tapi malam ni sunyi, sejuk pula ni. Kau nampak tak anjing tadi ni? Nampak, Mir. Aku nampak jelas tadi depan. Mana anjing tu? Tak tahu pergi mana. Tak apalah, Mir. Jom kita jalan balik. Maka mereka pun berjalanlah. Naik motor perlahan-lahan, tak mau laju kerana udara sangat sejuk. Di kejauhan mereka nampak. Di kejauhan tu mereka nampak seperti ada lampu. Ya, malap-malap lampu tu. Seperti ada warung lah depan tu, kata Amir. Yalah, Amir, seperti ada warung lah depan tu. Maka mereka pun jalan. Jalan, dan betul. Ada sebuah warung. Yang warung tu dekat sangat dengan selekoh. Kemudian ada papan tanda ataupun ada papan iklan lah. Papan iklan yang besar, tetapi belum ada iklan yang dipasang. Ya, maka mereka betul-betul warung tu di situ. Dan di bawah papan iklan yang besar tu ada seperti rumah yang usang di bawah tu. Dan di atasnya ada warung. Ya, ada warung, ada meja, ada kursi. Maka perlahan Amir dan Malik mendekati warung itu. Ya, dah parking motor elok-elok. Tengah berjalan tu tiba-tiba Malik tersadung, terlanggar pula batu. Bukan batu biasa, batu papan tanda, papan jalan. Di batu itu tertulis ya tanda kilometer. Bila Amir dan Malik tengok papan tanda itu, tengok kelihatan 20 km ke bandar Kota Kinabalu. Okeylah. Jalan, duduk. Bila mereka pun masuklah ke warung dan duduk di warung. Maka datanglah seorang makcik dan pakcik. Dia bertanya, nak makan apa nak? Nak minum apa nak? Maka kata Amir selamba, makcik tolong bagi kopi O 2. Lagi, ada tak roti canai? Ada. Bagi seorang 2 keping. Amir 2 keping, saya 2 keping. Lapar ni makcik. Okey, boleh. Kemudian makcik tu masuk dalam, pakcik tu ada duduk luar. Maka Amir pun simbang-simbang dengan pakcik. Pakcik buka warung ni 24 jam ke pakcik? Ya nak, 24 jam. Kata Amir. Sejuk tak pakcik? Pakcik tak rasa sejuk ke? Pakcik tersenyum aja. Tak jawab apa-apa, tersenyum kemudian masuk ke dapur. Tak lama kemudian sampailah minuman mereka dan makanan mereka. Sambil-sambil itu makcik itu menegur. Nak berdua tak nak makan ke bubur kacang ni? Ada bubur kacang ke makcik? Ada. Ni panas-panas lagi ni. Kalau nak makcik hidangkan. Berapa harga? Taklah mahal sangat. RM1 lah 1 mangkuk. Okey, bagi 2 lah makcik. Lagipun lapar ni. Maka mereka pun minum kopi O, makan roti canai, makan bubur. Panas-panas bubur kacang tu. Selesai makan, biasalah Amir dengan Malik ni keluarkanlah rokok sebatang ya. Sambil simbang-simbang, Mir, tadi kau kata ada kau nak cerita dengan aku ni, apa nak? Apa kau nak cerita ni? Ceritalah. Apa benda kau nak cerita? Apa yang menarik sangat tu? Tak adalah Malik. Tak adalah apa-apa menarik. Cuma saya nak ajak tengok wayang. Oh, tengok wayang. Ingatkan apa tadi? Wayang apa? Ip Man. Ya, best. Oh, lawan kungfu. Tak ada masalah, Mir. Kau tahu lah kita kerja ni kan. Kalau aku cuti, kau kerja. Kalau kau cuti pula, aku kerja. Bila masa kita nak tengok berdua ni? Dia tak payah juga kan, Malik. Itulah. Kita balance shift. Kalau aku cuti, engkau pula kerja. Kalau engkau cuti, aku pula kerja. Tak apalah, Mir. Simpanlah dulu hajat kau tu. Ataupun kalau kau nak tengok pun, kau tengoklah sorang-sorang dengan kawan ke, dengan siapa ke. Yalah, Mek. Malik, jomlah. Kita balik. Pakcik, kata Amir, tolong kira berapa? Maka keluarlah pakcik tu RM10 saja nak. RM10? Ya, Alhamdulillah. Ni pakcik, terima kasih. Sama-sama. Maka mereka pun jalan dan sampai ke satu simpang menuju kampung tempat tinggal mereka bersama. Mereka satu kampung. Tiba-tiba kawasan tu banyak kereta. Ya. Maka kata Amir, Malik, saya jalan dulu ya. Saya balik dulu. Okey. Kata Malik. Okeylah, Amir.
lagi satu kampung, tapi rumah tu tidaklah berdekatan ya. Rumah Amir dekat dan rumah Malik itu jauh sikit. Setelah Amir balik, maka Malik masih berjalan dan Malik pun merasa heran. Tadi di tempat itu dah pukul 12.30 malam, sunyi sepi sangat. Dah sunyi sepi, sejuk pula, tapi tempat ni banyak pula kenderaan. Masih banyak kenderaan yang lalu lalang dan hujan pun tak hujan, kemudian tak sejuk. Peliklah. Sampai saja di rumah, Malik membersihkan diri, kemudian menaikkan solat Isyak ya. Selepas solat Isyak, tengah-tengah nak baring tu, tiba-tiba telefon berdering. Malik pun tengok, ini Amir ni. Halo Amir, ya Amir, kenapa Amir? Malik, ya kenapa? Kau tak perasan apa? Tadi tempat yang makcik kita makan tu sunyi kan? Ya betul. Kau tak rasakah? Ya betul lah Mir. Aku pun rasalah tadi ni sangat sunyi, sejuk dan ada hujan pula. Kita balik tak ada hujan kan? Yalah Mir. Tak apalah Mir, kata Malik. Besoklah kita simbang lagi. Okey, nanti besok kita simbang ya. Okey. Maka tidurlah mereka berdua, Malik dan Amir. Dekat-dekat menjelang subuh, Malik terjaga dari tidurnya sebab handphonenya berbunyi alarm setengah jam sebelum subuh. Biasanya handphone Malik ni akan berbunyi amaran untuk menunaikan solat subuh setengah jam sebelum waktu subuh. Ting 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 ting. Malik pun terjaga. Dalam keadaan sedar dan jaga Malik itu, tiba-tiba Malik melihat di hujung biliknya ada dua susuk makhluk yang tengah berdiri. Dua susuk lembaga seperti manusia. Bila Malik tengok dari kaki, perlahan naik ke atas, matanya tengok ke atas gini. Masya Allah, kata Malik, ini makcik dan pakcik yang ada di gerai tadi tu. Ya Allah. Tapi tak ada kata-kata pun keluar dari mulut makcik dan pakcik yang dia nampak dalam biliknya tu. Cuma muka pucat dan berdarah. Mukanya berdarah dan pucat. Kata Malik, barangkali ini halusinasi ni. Cepat-cepat dia tutup selimutnya dan terlelap lagi. Sedar-sedar dah pukul 6 pagi. Sudah 6 pagi, cepat-cepat dia bersihkan diri dan untuk solat subuh. Dah lewatlah kata solat subuh ni. Ya, cepat solat subuh. Kemudian selesai solat subuh, dia termenung dekat tikar sejadah. Benda apa ke tu? Tak apalah. Tapi aku rasa tak sedap hatilah, kata Malik, berkata-kata dalam dirinya. Elok aku pergi ke tempat tadi itu. Maka dia pun ambil handphone, dia call Amir. Assalamualaikum Amir. Salam. Busy kah? Tak. Kenapa? Jom kita tengok tempat yang semalam kita singgah makan tu. Iyalah. Okey. Okey, jumpa sana. Okey. Maka Malik pun keluarlah. Ya, naik motornya, dan Amir pun keluar naik motor untuk bertemu di simpang tempat mereka makan, yang mereka nampak warung malam tu. Mereka singgah situ nak cari tempat tu, betul ke tempat tu, wujud ke tempat tu. Ya. Sesampai mereka di simpang tu, yang ada papan tanda masih kosong, belum ada orang pasang iklan, dan nampak juga papan tanda kilometer, iaitu 20 km ke KK tu, 20 km Kota Kinabalu. Tak ada pun warung, kata Amir sambil menggaru badannya. Tak ada warung. Malik, nampak tak warung? Tak ada lah. Biar betul ni. Tak boleh jadi ni, kata Amir. Jom kita keluar dari sini. Maka mereka pun meneruskan perjalanan naik motor. Di hujung sana mereka nampak ada gerai-gerai makan. Maka pun singgahlah. Gerai makan tu tak jauh lah juga daripada warung tempat yang mereka makan dan minum semalam tu. Duduk situ, mereka pun order minum. Cik, bagi kami minuman kopi. Okey, sekejap, sebentar. Setelah itu minuman pun sampai. Cik, minuman ni nak makan ke? Tak adalah makcik, kami nak tanya apa nak, kata makcik itu. Makcik, tempat ni kalau malam sunyi ya makcik ya? Tempat mana? Nak maksudkan tempat yang saya minum ni sunyi kan kalau malam? Maksudnya bila? Malam 12.30 malam tu. Tak adalah sunyi nak. Banyak orang sini.
kereta lalu lalang, bahkan kadang-kadang lori pun, ya, lori-lori minyak, tangki minyak, lori kelapa sawit, semua singgah minum di gerai makcik ini. Tak ada sunyi lah. Kenapa? Kata makcik itu. Tak adalah makcik, tapi semalam maka Malik dan Amir pun menceritakanlah kisah yang mereka alami semalam dari A sampai Z. Hujung-hujungnya makcik itu kata, nak, begini ceritanya. Yang sebenarnya memang ada warung di tempat itu, nak. Tempat papan tanda iklan itu memang ada. Tapi beberapa tahun yang lepas warung itu dilanggar oleh lori tangki minyak hingga hancur, habis tak tersisa, dan kedua orang suami isteri pun meninggal dunia. Yang kamu nampak pakcik makcik itu pun meninggal dunia di tempat kejadian. Memang heboh tu, nak, tempat tu. Ya ke makcik? Iya. Jadi yang kamu minum dan makan pada malam itu hanya tipuan semata-mata. Tipuan ilusi semata-mata. Iya ke makcik? Iya. Demi Allah makcik cakap ni. Astagfirullah. Pucat muka Amir dan pucat muka Malik. Mereka berdua berpandangan, ya, sesama. Jadi kata makcik itu meneruskan cerita, begini, nak. Lain kali kalau keluar malam ke mana ke, nak makan ke nak apa pun, jangan lupa berdoa, nak. Berdoalah, minta supaya Allah lindungi daripada segala gangguan makhluk halus dan jin. Dan yang sebenarnya kamu nampak tu semalam tu memang mereka lah. Kerana yang makcik tahu, mereka ini, minta maaf lah, ni bukan nak jatuhkan maruah. Kata makcik tu sambil terbatuk-batuk. Saya bukan nak jatuhkan maruah mereka ni. Mereka ini untuk mengetahui anak-anak semua mengamalkan ilmu hitam. Sebab itu dulu gerai mereka ini laku, laris. Sebelum makcik dah ada gerai pun ketika itu. Tapi tempat makcik ini sebelum tu tak ramai orang. Yang ramai tempat mereka tu penuh. Ya, penuh, ramai orang. Entah kenapa pada malam kejadian itu warung mereka dilanggar lori hingga habis semuanya, termasuk pakcik makcik terbunuh. Dan sebab itulah yang kamu nampak tu sebenarnya adalah makhluk hantu raya yang mereka amalkan, mereka gunakan selama ini untuk menarik pelanggan. Terkejut Amir dan Malik seolah-olah nak pingsan di tempat kejadian. Kemudian datang pakcik, sudahlah, nak, begini saja, kata pakcik itu. Yang kata pakcik itu menegur istrinya, tak payahlah ceritakan. Yang penting anak-anak berdua ni jangan lupa, ya, setiap kali manapun doa kepada Allah supaya minta dilindungi daripada gangguan makhluk halus, iklan jin, syaitan. Okey pakcik, okey makcik, terima kasih banyak-banyak. Muka Amir dan Malik jadi pucat. Ya, jadi pucat. Tangan mereka bergetar. Kata pakcik tu, minum air ni. Ni pakcik dah bacakan doa ni supaya kamu tenang ni. Ni air penawar ni, minum ni. Kamu berdua minum. Maka Malik dan Amir pun minumlah air penawar tu, barulah mereka rasa tenang. Dan selepas itu mereka dapat balik ke rumah menaiki motor. Kalau tak, malam tu, malam kejadian sebenarnya bukanlah warung yang sebenar, tetapi warung itu adalah warung berhantu. Sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan kiranya saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada yang sudi menonton cerita Ala Qadar ini. Dan sesiapa-siapa yang nak berkongsi cerita dalam channel ini, hantarlah cerita anda, kisah pengalaman seram anda ke email saya ahmadbenar88@gmail.com yang di atas ini. Sekian, bertemu lagi dalam cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.